Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tahun baru 2023. Pertamanya malah kita bersama-sama merapatkan setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Mudah-mudahan tahun baru 2023 ini memberi semangat dan azam kita yang baru untuk kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-32. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-38 hingga 39 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi suratin min mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Bahkan mereka mengatakan dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau demikian datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran dan panggillah siapa sahaja yang kamu dapat memanggilnya, yang lain dari Allah, untuk membantu kamu, jika betul kamu orang yang benar. Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Demikianlah juga orang sebelum mereka mendustakan kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Maka lihatlah bagaimana akibat orang yang zalim itu berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini sebenarnya adalah bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran sudah cukup jelas. Tetapi mereka masih juga membangkang, bahkan sikap mereka bertambah buruk. Mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenal sejak muda, sangat jujur lagi santun, telah berbohong dan mereka Al-Quran atas nama Allah. Apakah patut mereka terus-menerus mengatakan dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-reka? Katakanlah kalau benar yang kamu tuduhkan kepada wahai kaum musyrikin atau siapa pun, maka cubalah datangkan sebuah surah seperti Al-Quran dalam keindahan susunannya atau dalam ketetapan ilmu dan tuntunannya, dan panggillah siapa saja di dunia ini yang dapat kamu panggil selain
Allah untuk membantu kamu menyusun jika kamu orang yang benar dalam tuduhan kamu itu. Penolakan mereka terhadap Al-Quran bukan kerana mereka tidak tahu atau ketidakjelasan bukti-bukti, tetapi mereka bersikap keras kepala. Sebenarnya mereka tidak menyatakan bahawa Nabi SAW mereka-reka, tetapi mereka bersegera mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna. Padahal mereka datang kepada mereka penjelasan. Padahal belum datang kepada mereka penjelasan. Sememangnya orang akan membenci apa yang tidak diketahuinya. Yakni seperti pendustaan mereka itulah orang kafir yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul serta bukti-bukti kebenaran yang datang oleh para nabi yang diutuskan kepada mereka. Maka perhatikanlah dengan mata hati dan fikiran dan mata hati tentang bagaimana akibat perbuatan atau peninggalan sejarah orang yang zalim itu. Allah menegaskan di sini untuk membuka peluang kepada siapa pun yang bermaksud menentang baik jin atau manusia maupun makhluk lain yang boleh jadi mereka dapat membantu secara langsung atau tidak untuk mendatangkan seumpama Al-Quran. Di samping itu juga untuk menekankan bahawa Al-Quran benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendustakan Al-Quran secara langsung sebelum memperhatikan kandungannya, sehingga mereka tidak mengetahui makna yang dikandungnya. Mereka menolak kandungan Al-Quran sebelum jelas bagi mereka, misalnya tentang hikmah ketentuan hukum, turunnya Al-Quran sedikit demi sedikit, keutamaan kaum beriman walaupun miskin, atau orang kafir yang bangsawan dan kaya. Hal ini kerana keinginan mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Selanjutnya, setelah mereka mengetahui penjelasannya, mereka tetap mendustakannya kerana keras kepala serta terdorong oleh keinginan mempertahankan status sosial masing-masing. Al-Quran menjanjikan datangnya azab seksa bagi para penderhaka. Mereka mendustakan dan menolaknya kerana mereka tidak percaya sebelum kehadiran janji itu. Tetapi ketika tiba masa kehadirannya, mereka tetap menolak dan berdalih. Atau kalaupun mereka menerima dan mempercayainya, tetapi ketika itu kepercayaan tersebut tidak berguna lagi. Ini adalah salah satu aspek kemukjizatan Al-Quran, yakni aspek pemberitaan ghaib yang tidak mampu ditandingi. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-38 hingga 39 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa orang kafir tidak mengakui hakikat kebenaran, bahkan mereka mengatakan Muhammadlah yang mencipta Al-Quran menurut rekaannya sendiri. Katakanlah, wahai Muhammad, jikalau begitu, datangkanlah satu surah yang setanding dengan Al-Quran dan ajaklah sesiapa sahaja yang selain daripada Allah untuk membantu kamu menyiapkan satu surah Al-Quran jika kamu betul-betul orang benar. Imam At-Tabari menyatakan bahawa maksud daripada cabaran ini ialah jikalau kamu tidak mampu mendatangkan satu surah seperti itu, maka jelaslah kamu berdusta dalam dakwaan kamu itu. Kerana Muhammad SAW adalah juga seorang manusia seperti kamu. Sekiranya seluruh manusia tidak mampu mendatangkan satu surah seperti itu, apalagi seorang manusia seperti Muhammad SAW tentu juga tidak mampu berbuat demikian. Mereka bersifat terburu-buru dalam mendustakan Al-Quran, sedangkan kefahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, serta belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenaran. Orang musyrik itu tergesa-gesa mengingkari Al-Quran sebelum mereka sempat mengkaji dan memperhalusi isi kandungannya, kerana sudah menjadi lumrah umat manusia di mana sahaja bahawa mereka menjadi musuh kepada apa yang mereka tidak faham mengenainya. Demikianlah juga orang sebelum mereka yang mendustakan kitab-kitab terdahulu. Maka lihatlah bagaimana akibat orang yang zalim itu yang berakhir dengan pelbagai bencana yang membinasakan mereka. Sayyid Qutb rahimahullah telah menulis di dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran seperti yang berikut. Setiap kali umat manusia berjaya menerokai pencapaian baru dalam bidang kajian sains,
maka mereka menemui pelbagai bentuk rezeki yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di langit maupun di bumi. Mereka dapat menggunakan rezeki tersebut untuk mencapai pelbagai tujuan, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik, mengikut selera akidah kepercayaan mereka. Sekiranya akidah mereka baik, maka mereka dapat menggunakan hasil kajian itu untuk kebaikan, dan demikian juga sebaliknya. Jelasnya, semua hasil penyidikan itu merupakan rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Rezeki terdapat di mana-mana, di permukaan dan di dalam perut bumi, serta di permukaan dan di kawasan air yang dalam. Terdapat juga daripada sinar matahari dan cahaya bulan itu rezeki yang menanti untuk diterokai, sehingga kan daripada sisa-sisa buangan bumi pun saintis mendapati di dalamnya ada penawar dan ubat. Manakala Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-38 surah Yunus ini, menjelaskan bahawa ayat ini membuktikan Al-Quran bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah patut mereka mengatakan Muhammad yang telah membuatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang yang benar. Al-Quran membimbing dan memberi petunjuk serta arahan kepada kebahagiaan abadi dunia akhirat. Dalam ayat ke-39 surah Yunus ini menegaskan bahawa perbuatan mengingkari kitab suci ialah kisah yang akan terus berulang zaman berzaman. Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim. Ajaran Tuhan tidak hanya memberikan peraturan, tetapi juga mengenai hal-hal yang luhur dalam pengertian agama perlu penjelasan. Sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Tafsir Al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka menyebut sebenarnya sudah dikatakan bahawa orang musyrikin sendiri mengetahui kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terang dan nyata. 40 tahun sebelum baginda diutus menjadi Rasul, bukanlah baginda seorang pengarang dan bukanlah baginda seorang penyair, dan mereka kenal pula bahawa baginda bukanlah seorang pendusta. Maka kalau orang musyrikin masih menuduh bahawa Muhammadlah yang mengarangkan Al-Quran ini, oleh sebab sebahagian besar daripada kamu adalah ahli syair, ahli pidato, ahli sastra yang selama ini jauh lebih pintar, dan Muhammad di zaman lampau tidaklah dapat disetarafkan dengan mereka dari sudut ketinggian bersyair dan menyusun kata, maka sekarang cubalah kamu datangkan sebuah surah yang seumpamanya dan panggillah ahli-ahli bahasa kamu dari seluruh tanah Arab. Bukankah selama ini kamu telah biasa juga mengadakan pertandingan bersyair di pasar Ungkas, bertanding keindahan bahasa? Apakah salahnya kalau kamu adakan pula pertemuan demikian buat mencuba menciptakan surah Yunus? Panggillah saksi-saksi atau ahli-ahli jika memang kamu orang yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-38 hingga 39 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-38 dan 39 surah Yunus ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabar orang yang menolak Al-Quran dengan cabaran yang seluas-luasnya sejak dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran wahyu Al-Quran sehingga zaman kini kita dapat lihat kewujudan manusia yang mengutamakan akal fikiran berbanding kebenaran syariat dari sudut suruhan dan larangan yang terkandung di dalam Al-Quran. Contohnya, orang yang menerima normalisasi homoseksual atas alasan hak asasi manusia, sedangkan secara jelas Al-Quran telah melarang hal itu. Kebenaran ayat Al-Quran dan isi kandungan tetap akan terus terpelihara meskipun ditentang oleh manusia.
Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-38 hingga 39 surah Yunus ini ialah pertama, kemukjizatan Al-Quran telah terbukti melalui kisah kegagalan orang musyrikin untuk menerima cabaran Allah ketika mereka menentang kebenaran wahyu Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Yang kedua, umat Islam mestilah menghayati penceritaan Al-Quran dengan kaca mata keimanan dalam menghadapi realiti semasa di akhir zaman. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa melazimi bacaan Al-Quran dan berusaha meneruskan kajian kemukjizatan Al-Quran supaya dakwah Islam dapat dikembangkan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.